ratus ekar kasih, kita kasih development dekat, free boleh dapat saya. 50 ekar luangkan, 50 ekar kita orang kasih rumah bikin. Tapi sekarang dia sudah pusing balik dia. Saya kasih 100 ekar, siapa mau kasih? Bian pun tak boleh kasih. Kan? Dia janji tak betul. Tapi kerajaan Selangor sudah janji dia sudah kasih 18 ekar. Berapa pengundi sana? Pengundi 2000 lebih ada pengundinya orang sana. Peti undi Taman Permata dekat 2400 lebih ada. Kalau ini kali yang ada orang terbuat, siapa pun tak boleh masuk sana dalam Taman Permata. Betul kan? Betul. Okey, yang sering diutamakan, yang sering diutarakan oleh masyarakat ladang, tuntutan mereka ialah mengimplementasi polisi perumahan kepada masyarakat ladang. Once the estate goes to development, people kena ada rumah lah, rumah harus disediakan. Tapi ini skim ayah kepada Najib yang dia yang buat skim ni sebenarnya. Okey, skim Tun Razak. Tetapi skim ini hanya sekadar skim saja yang tidak dijadikan sebarang undang-undang lah, tidak diimplementasi langsung. Okey, so sekarang masyarakat ladang memang dalam masalah itu. Peneroka bandar dari dulu sampai sekarang masalah pengusiran paksa, eviction. Okey, eviction problem. Okey, masih juga berlaku dan kita ada rakan-rakan daripada kampung-kampung peneroka daripada Perak. Okey, dan isu perumahan yang ketara sekarang ialah perumahan flats. Okey, dan perumahan flats ni merupakan satu dumping point. Okey, ia juga boleh dikategorikan sebagai sebuah kawasan setinggan. Okey, perumahan flats sebenarnya penduduk perumahan flats ni daripada kawasan setinggan dipindahkan ke perumahan flats. So dia daripada satu setinggan yang rata dia menjadi setinggan yang menegak. Okey, dan keadaan penduduk flats ini amat teruk dan ini menjurus kepada any other issues, social ills, gejala-gejala family issues, okey, economical issue, banyak problem-problem yang berlaku akibat daripada isu akar iaitu isu perumahan mereka. Okey, kita ada rakan-rakan daripada Taman Permata Dengkil yang juga mengalami isu-isu ini. Okey. Dan isu satu lagi ketara ialah isu orang asal di mana tanah adat mereka, okey, tanah adat mereka diusir daripada tanah adat mereka dan tanah mereka dipergi untuk development, untuk pembangunan, okey. Dan mereka sebagai pribumi asal negara ini, tanah ini tidak diberikan hak, okey. Okey, saya akan membacakan secara ringkas tuntutan kami. Okey, saya rasa I think you have got the demands. Okey, satu, okey, sempena Hari Habitat Sedunia 2012 tahun ini, Jerit bersama kumpulan-kumpulan organisasi masyarakat menuntut kerajaan Malaysia, satu, menyediakan perumahan mampu milik yang selesa, cukup ruang dengan kemudahan yang perlu untuk pembangunan sosial, keluarga dan komuniti. Kedua, hentikan ancaman kepada habitat rakyat dengan projek seperti Linus, Lombong Emas di Bukit Koman, projek petrokimia dan penggerang. Okey, ini adalah satu isu yang sedang berlaku sekarang. Okey, dan ini juga mempengaruhi kehidupan dan penempatan habitat masyarakat di sana. Ketiga, kerajaan harus mengambil alih penyelenggaraan bagi flat cost rendah dan sederhana di seluruh Malaysia. Okey. Keempat, menggumbal undang-undang skim perumahan sendiri pekerja ladang. Kelima, iktiraf tanah adat orang asli dan orang asal. Hentikan rampasan tanah adat mereka. Dan keenam, hentikan pengusiran paksa dan iktiraf hak peneroka bandar. So, saya terima sebagai wakil pada Ketua Pembangkang, Ahli Parlimen Limbah Pantai bagi keadilan juga khususnya, dan mungkin saya please sit down. Pertama saya sebut tentang Hari Habitat Sedunia dalam perbahasan yang melibatkan kementerian yang mahu meluluskan undang-undang Perbadanan Strata. Kita telah membangkitkan isu sambutan Hari Habitat Sedunia. Kerajaan Malaysia memperuntukkan perbelanjaan besar untuk buat sambutan besar-besaran di hotel di Kuala Lumpur. Tapi perlulah diberi nafas kepada semangat Hari Habitat Sedunia ini. Ini penting dan kerana itu kita akan ambil maklum segala rungutan dan juga permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di bawah, khusus berkait dengan perumahan yang dikira untuk golongan berpendapatan rendah. Saya fikir penting kerana apa? Selepas ini, bila dilulus undang-undang pindaan kepada Perbadanan Strata, mereka tidak membezakan antara kalau rumah berpendapatan rendah, kalau dah dikatakan wajib diwujudkan joint management body atau management committee, mereka tidak kisah sama ada mereka mampu ataupun tidak. Ini bahaya. Kerana itu bawah Pakatan Rakyat Keadilan kita kata you must differentiate
Kalau perumahan mereka yang berpendapatan rendah tidak boleh dikira sebagai pihak swasta. Kerajaan dan kita anjurkan Bawah Pakatan wajib mewujudkan satu badan perumahan negara sama seperti Housing Development Board di Singapura, di mana semua rumah mampu milik itu berada bawah tanggungjawab kerajaan, kerana kalau diberi kepada pihak swasta, of course mereka akan mengutamakan keuntungan, dan kita mahu di sini untuk mengutamakan tanggungjawab kerajaan is to provide housing. Jadi pada saya, ini yang saya ingin utarakan di sini, satu perbezaan besar, kerana kita tidak mahu, dan saya akan maklumkan selepas undang-undang diluluskan, disahkan November I think, dan Oktober akan banyak lagi masalah yang dihadapi oleh golongan berpendapatan rendah, khusus yang tinggal di kawasan-kawasan yang dikatakan swasta. Justru itu maklum balas, dan insyaAllah dengan semangat ini, seperti yang kita buat dahulu semasa ladang Bukit Jalil pun sama, perlu ada keterbukaan dan juga transparansi. Kerana apa? Mereka diusir, selepas diusir barulah diwartakan kononnya tempat itu mahu dijadikan sebagai tanah perkuburan. Jadi banyak sangat yang kadang-kadang tak dimaklumkan secara terbuka kepada rakyat supaya keputusan yang terbaik dapat dibuat. Sekian, terima kasih.